Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah apa jua ikatan ya Allah daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, selamat malam, salam pertemuan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan berkongsi tentang perjalanan hidup insan istimewa, Habibullah, kekasih Allah dan juga kekasih semua orang beriman, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan Nur Faina Lily 1707 dan Hariyati, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran Roslina Talib, Hariyati, Dapur Safi, Fauziah, di FB pula ahlan-ahlan Nur Jura Azlin Sufyan, ahlan-ahlan Al-Fadil Imam Muhammad Rafi Ashraf, doakan saya Ustaz. Jamilah Zainal Abidin, Muhammad Rayyan, begitu juga Hairun Azwan, Sabariyah Surin, Nur Asikin, Raudah Sakinah, serta Kasih di Hujung Senja. Ahlan Al-Fadil Imam Ustaz Kamal, terima kasih banyak-banyak. Dan sebagainya, Jamilah serta Fauziah, Usuk Wheelchair, ahlan-ahlan kepada semua. Seperti biasa setiap malam, kita nak berkongsi daripada kitab sirah Nabi yang terkenal, iaitu Ar-Rahiqul Maktum. Dan pada malam ini, kita telah tiba pada tajuk bagaimana orang-orang Madinah telah memberikan bai'ah kepada Nabi, janji kepada Nabi, dan mereka ajak Nabi SAW untuk berhijrah. Mengajak Nabi datang ke Madinah bukanlah satu urusan yang mudah. Sebab itu penulis buku membawakan tajuk tanggungjawab yang berat. Maka kita tahu orang Madinah sebelum Nabi berhijrah, mereka hanya berpeluang jumpa Nabi pada musim haji. Sebab Nabi dikawal ketat pergerakan Nabi oleh orang Quraisy. Maka mereka telah jumpa Nabi seawal daripada tahun 11 kenabian. Waktu itu mereka hanya 6 orang. Kemudian tahun 12 kenabian, jumlah mereka jadi 12 orang. Dan kisah yang kita sedang baca adalah tahun 13 kenabian, dan ketika itu jumlah mereka adalah 70 lelaki dan 2 orang wanita mengikut pandangan penulis buku. Sebelum kita teruskan, saya nak minta jasa baik sahabat-sahabat bantu share, kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Zarif, Evi Ita, Nur Hayati Sulaiman, Asia Husin, Ada Ayub dan juga Muhammad Rozi. Terima kasih Halina Kadir dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka telah berkumpullah 72 orang sahabat Madinah di sebuah lorong di Aqabah yang terletak di Mina pada tarikh 12 Zulhijjah. Kata penulis buku, setelah mereka berkumpul, bermulalah perbincangan untuk mengikat satu perjanjian.
Dan perjanjian itulah yang kita panggil dalam bahasa Arab dan bahasa sirah sebagai bai'ah. Mereka nak berbai'ah kepada Nabi. Orang yang pertama yang bercakap adalah pakcik Nabi sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abbas ketika itu belum lagi masuk Islam, mengikut riwayat yang dibawa oleh penulis buku. Dan Abbas pun dia hanya join Nabi pada tahun 8 Hijrah sebelum pembukaan kota Mekah. Maka ketika mana Nabi nak hijrah ni, dia belum lagi masuk Islam. Namun dia ikut Nabi. Sebab waktu itu Abu Talib dah tak ada. Pakcik Nabi, Abu Talib dah tak ada. Maka yang paling senior adalah Abbas, pakcik Nabi. Sebab Abu Lahab, pakcik Nabi yang lain, dia benci Nabi. Bahkan dia turut serta dalam rombongan yang nak membunuh Nabi. Maka Abbas bin Abdul Muttalib menjadi orang yang mula-mula berbicara, bercakap sewaktu perjanjian Aqabah yang kedua ini. Tujuan Abbas bercakap adalah untuk menerangkan kepada orang-orang Madinah secara jelas betapa beratnya tanggungjawab yang terpikul di pundak mereka sekiranya mereka bersetuju untuk mengikat perjanjian bai'ah tersebut. Maka Abbas tak nak mereka ni suka-suka nak berjanji. Sebab siapa yang ambil Nabi, dia kena sedia untuk melawan musuh-musuh Nabi. Dan musuh-musuh Nabi adalah musuh yang ramai, musuh yang tega, musuh yang sanggup untuk membunuh Nabi SAW. Maka tanggungjawab itu berat. Daripada sini kita belajar bahawa para sahabat Madinah betapa besarnya pengorbanan yang mereka sanggup lakukan. Sebab itu di dalam Al-Quran, bagaimana Allah meletakkan golongan Ansar sama level dengan golongan Muhajirin. Bila kita baca pada banyak tempat dalam Al-Quran, antaranya surah Taubah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkenaan tentang Muhajirin dan juga Ansar. Sebab mereka ini walaupun mereka tak berhijrah, tanggungjawab yang mereka ambil, pengorbanan yang mereka sanggup lakukan tidak kalah berbanding dengan golongan Muhajirin. Sebab itu kita selalu sebut Muhajirin dan Ansar. Walaupun secara zahirnya nampak orang Muhajirin ini lagi banyak pengorbanan, tetapi tidak. Golongan Ansar juga mereka melakukan pengorbanan yang sangat tinggi. Maka Abbas bagi amaran kepada orang-orang Ansar bahawa tak mudah nak mengambil Nabi. Mereka perlu menghadapi musuh-musuh Nabi SAW. Maka berkata Abbas, wahai sekalian, muka surat 247, penghujung, baris terakhir, muka surat 247. Wahai sekalian orang Khazraj, orang Khazraj. Kemudian muka surat 248. Wahai sekalian orang Khazraj. Maka kata penulis buku, orang Arab biasa memanggil orang-orang Ansar dengan gelargan Khazraj, sama ada mereka ni daripada Khazraj ataupun Aus. Sesungguhnya Muhammad berasal daripada kalangan kami, maksudnya daripada Banu Hashim, sebagaimana yang anda tahu. Dan kami telah mempertahankan Muhammad daripada kaum kami yang sama pegangan dengan kami. Muhammad berada dalam kemuliaan dalam kalangan kaumnya dan akan tetap dipertahankan di negerinya. Tetapi dia tetap hendak memilih untuk bersama dengan kamu. Maka Abbas, dia pun beritahu kepada orang-orang Ansar yang nak ajak Nabi datang ke Madinah. Dia kata, wahai orang Ansar, walaupun aku ketika ini masih lagi agama sama dengan Quraisy, maksudnya menyembah berhala pada saat itu, Abbas kemudiannya masuk Islam. Maka kata Abbas, Muhammad kami tetap akan pertahankan sebab dia keluarga kami. Selagi mana kami mampu, Muhammad kekal mulia bersama dengan kami, kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka Abbas nak menerangkan, kalaulah Rasulullah tak pergi ke Madinah pun, Banu Hashim tetap akan mempertahankan Nabi.
Namun Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk turut ikut dengan kamu ke Madinah. Sebab itu kata Abbas radhiyallahu anhu, kalaulah kamu memang benar-benar hendak menunaikan apa yang diajak oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, dan kamu benar-benar sanggup mempertahankan Muhammad daripada mereka yang menentangnya, maka terserahlah kepada kamu untuk memikul tanggungjawab itu. Dan tak mudah. Kalaulah kita baca dalam sirah, orang Ansar ni melakukan pengorbanan yang dahsyat. Semua orang yang mereka pernah kawan daripada golongan Yahudi, macam contoh orang Khazraj, mereka pernah ada hubungan kawan yang rapat dengan Yahudi Banu Nadir dan Yahudi Banu Qainuqa. Orang-orang Aus, mereka ada hubungan yang rapat dengan Yahudi Banu Quraizah. Tetapi bila orang-orang ini menentang Nabi, mereka sanggup putuskan hubungan dengan orang yang pernah jadi best friend mereka, kawan baik mereka, teman mereka. Dan ini menunjukkan bagaimana orang Ansar, mereka mengutamakan Nabi lebih daripada sesiapa pun. Maka ini adalah pengorbanan yang besar oleh orang-orang Ansar. Kan tak mudah kita nak korbankan kawan dan utamakan agama. Ada orang, al-iyadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan, ada orang dia sanggup korbankan agama dia kerana kawan dia. Bahkan beberapa kes kita dengar, ada orang sanggup keluar daripada agama kerana nak gembirakan kawan dia. Ada orang sanggup gaduh dengan mak ayah dia kerana kawan dia. Ada orang sanggup buat dosa dan maksiat kerana kawan dia. Sebaliknya orang Ansar, mereka bila ambil Rasulullah, mereka sanggup memutuskan hubungan dengan semua orang yang menentang Nabi, walaupun orang itu adalah kawan baik mereka sendiri. Dan itu yang berlaku di antara Sa'ad bin Mu'az dengan orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Bila Yahudi Banu Quraizah khianat Nabi, maka Sa'ad bin Mu'az tanpa berfikir panjang, dia sanggup putuskan hubungan dengan kawan-kawan dia yang rapat. Ini adalah pengorbanan tinggi golongan Ansar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka berkata Abbas, kalaulah kamu sanggup mempertahankan Muhammad, kamu sanggup melawan orang-orang yang menentang Muhammad, maka terserahlah kepada kamu untuk memikul tanggungjawab itu. Tetapi jika kamu bercadang untuk menyerahkan Muhammad dan kamu rasa tidak boleh menolong Muhammad setelah dia ikut keluar bersama kamu, maka lebih baik daripada sekarang tinggalkanlah Muhammad, kerana Muhammad tetap berada dalam kemuliaan dan akan dipertahankan di kalangan kaum dan negeri dia. Allahu Akbar. Maka Abbas bagi nasihat. Tak mudah nak ajak Nabi datang berhijrah. Tak mudah. Pengorbanan dia tinggi. Maka kalaulah tak sanggup, lebih baik jangan ajak Nabi SAW datang ke Madinah. Dan Nabi pun dengar. Nabi ada ketika itu mendengar kata-kata Abbas. Nabi diam. Sebab Nabi menghormati Abbas radhiyallahu anhu sebagai pakcik baginda. Maka berkata Ka'ab bin Malik perawi hadis, maka kami pun menjawab kepada Abbas, kami telah mendengar apa yang kamu katakan wahai Abbas, maka silalah bercakap wahai Rasulullah, dan pilihlah untuk dirimu dan Tuhanmu apa yang engkau suka. Maka sahabat-sahabat Ansar ni, dia serahkan pilihan kepada Nabi. Dia kata, wahai Abbas, kami dengar kerisauan kamu. Kami faham kerisauan kamu. Kamu masih lagi belum percaya kepada kami sepenuhnya. Tak mengapa, kami serahkan kepada Rasulullah untuk membuat keputusan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kata penulis buku, jawapan ringkas yang diberikan oleh Ka'ab bin Malik ini menunjukkan keazaman
para sahabat Madinah yang bersungguh-sungguh keberanian mereka, keimanan mereka, bahkan keikhlasan mereka untuk memikul tanggungjawab yang besar serta risiko yang sangat bahaya. Ikhlas. Orang Madinah ini, mereka ada keikhlasan yang tinggi. Bayangkan mereka tolong Nabi SAW lebih daripada 10 tahun tanpa menuntut sebarang balasan. Bahkan orang Madinah ni, pada banyak kali peperangan, mereka walaupun ikut Nabi berperang, mereka tak dapat apa-apa harta rampasan. Bukan harta rampasan, harta fight. Nabi SAW tak bagi kepada mereka. Maka Nabi utamakan kepada orang yang Nabi nak utamakan. Tapi mereka tidak pernah merasa kecewa. Ikhlasnya mereka menolong Nabi SAW dan orang Muhajirin. Tak pernah ungkit, tak pernah cakap belakang, tak pernah cakap buruk. Ini adalah sifat luar biasa orang-orang Ansar. Sebab itu Allah ada puji di dalam Al-Quran. Firman Allah, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Orang Madinah ni, dalam surah Al-Hasyr juz 28, orang Madinah ni benar-benar sayang kepada semua orang yang datang hijrah ke negeri mereka. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Mereka langsung tak pernah rasa kecil hati bila Nabi bagi lebih kepada sesiapa yang Nabi nak bagi, walaupun mereka tak dapat apa-apa. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Bahkan orang Madinah ni, mereka sanggup mengutamakan orang lain walaupun mereka dalam keadaan memerlu dan juga sangat terdesak. Ini adalah sifat orang Ansar yang Allah puji di dalam Al-Quran. Tak ada ungkit. Kita kadang-kala bila tolong sikit, bantu sikit, kadang-kala ungkitannya tak habis-habis. Ungkitnya. Kita belajar daripada orang Ansar. Mereka bantu Nabi lebih 10 tahun. Tak pernah ungkit apa-apa. Bila Nabi dah wafat meninggal dunia pun mereka tak pernah ungkit apa-apa. Maka inilah golongan Ansar yang mulia. Maka Nabi SAW pun menyampaikan kepada mereka akan butir-butir bai'ah perjanjian tersebut. Dan setelah itu mereka pun berbai'ah kepada Nabi. Apakah butir-butir perjanjian yang Nabi senaraikan? Maka ada 5 butir perjanjian yang penting. Bai'ah. So, bila mereka nak berbai'ah kepada Nabi, maka ada 5 perjanjian yang mereka sanggup buat dengan Nabi SAW. Maka apakah 5 butiran bai'ah tersebut? Kita sambung esok insya-Allah. Malam ni saya keletihan sikit sebab tadi baru habis program. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok saya rasa mungkin tak ada. Esok. Sebab esok saya kena ke Indonesia esok untuk 1 hari. Jadi esok pagi mungkin ada hayati Quran. Namun nanti saya akan maklumkan juga. Namun penawar hati petang esok tak ada, petang Sabtu pun tak ada, sirah Nabi malam esok tak ada, dan hayati Quran Sabtu pagi pun mungkin tak ada. Sebab saya ada program dekat Jakarta esok 1 hari. Tapi Sabtu malam Ahad dah balik dah. Sabtu malam Ahad dah balik dah insya-Allah. Jadi nanti saya akan maklumkan juga buat mungkin yang ni hayati Quran esok ada. Selalunya kita sehari kita ada 3 program. 8.30 pagi tadabbur Al-Quran, 6 petang penawar hati, 11 malam sirah Nabi. Cuma esok daripada penawar hati sampailah Sabtu, maka saya tidak ada dan ada mungkin sibuk dengan program, maka mungkin tak sempat nak buat live insya-Allah. Terima kasih semua. Malam ni habis awal sedikit.
butiran perjanjian bai'ah. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hariyati sama 13, Kapitan Maju, Fidah Hanim. Terima kasih banyak-banyak Nur Hatijah, Farasid, Hariyati dan juga Maria Ismail, Wan Azmira, Dipa Miko, Ada Ayub, Muhammad Rayyan, Fikri Asadariyah, Maria Ismail. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti insya-Allah.